Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kita dengan rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita sambung perbincangan berhubung dengan sirah Nabi Allah Idris alaihissalam. Sebagaimana yang kita sebut dalam kuliah yang lalu, Nabi Idris mengajar manusia dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan akhlak dan undang-undang. Antaranya ialah Nabi Idris mengajar manusia kesabaran, disertai dengan keimanan, mewarisi kemenangan. Kata Nabi Idris, kalau kita sabar dan kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu akan diberikan kemenangan ataupun kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi Idris, orang yang sentiasa bermuhasabah, sentiasa melihat kelemahan-kelemahan dirinya, kekurangan-kekurangan dirinya, dan yang memperbetulkan kekurangan diri itu, itulah orang yang bahagia dan beramal saleh. Mengerjakan amalan saleh akan mendapat manfaat dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yang ketiganya ikhlas dalam niat. Niat merupakan yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Bila niat betul, betul lah. Bila niat tak betul, tak betul lah. Niat dalam ibadat dan juga dalam segala-galanya. Yang keempat, jangan bersumpah dalam dusta. Ada orang bersumpah tapi bohong. Nabi Idris mengajar manusia supaya jangan bersumpah dengan sumpah bohong. Kalau ikut Imam Az-Zahabi, sumpah bohong ini termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Yang kelima, hendaklah seseorang itu memperbanyakkan syukur kepada Allah, kerana Allah banyak memberikan nikmat kepada hamba-Nya. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat tubuh badan sihat, nikmat makan minum, nikmat berbagai-bagai lagi. Maka hendaklah memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak akan mendapat kepuasan orang yang melampaui kesederhanaan. Maknanya hidup kita hendaklah bersikap sederhana, tidak melampaui. Hendaklah bersikap sederhana, tidak melampaui batas. Kerana hidup yang sederhana itulah hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua, jangan ada perasaan dengki dalam hati. Kerana dengki ini dia memakan ibadat, memakan pahala. Hilangnya pahala, hangus terbakar pahala macam terbakarnya api makan daun kayu, kerana ada penyakit dengki dalam hati. Yang ke-8, jangan mengumpulkan harta melebihi daripada keperluan. Yang ke-9, hidup ini adalah berilmu dan berhikmah. Ilmu adalah ubat bagi segala penyakit. Jahil merupakan punca bagi segala penyakit dalam kehidupan manusia ini. Kemudian seterusnya, amal ma'ruf nahi munkar. Nabi Idris menjalankan tugas kerasulan mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan ibadat seperti salat, puasa, mengeluarkan zakat, bersuci daripada junub dan lain-lain ibadat berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu. Jadi syariat Nabi Idris pada waktu itu pun ada salat. Kita Nabi Muhammad ni kita ada salat. Umat Nabi dia dulu pun bersolat juga, juga mengeluarkan zakat, juga berpuasa. Cuma bentuk ibadat mereka itu mungkin lain sikit. Mungkin lain sikit daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kok mana sekalipun ibadat-ibadat ini ialah untuk menjadikan manusia itu tunduk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadat yang dilakukan oleh Nabi Idris dan kaum Nabi Idris berdasarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Idris alaihissalam pada masa itu. Baginda sendiri juga sangat tekun beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beribadat, dan Nabi-Nabi ini memanglah beribadat ini lebih dia belaka. Tapi orang boleh mengatasi dari segi ibadat berbanding dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Antara orang boleh mengatasi. Ibn Abbas meriwayatkan setiap kali baginda memasukkan jarumnya ke dalam kain, baginda berzikir dengan menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Nabi Idris adalah orang yang pertama jahit baju dengan tangannya sendiri. Orang pertama, belum ada Nabi Idris ini tak ada pakaian macam Nabi Idris pakai. Dia adalah orang yang pertama jahit baju, jahit pakaian daripada kain yang ditenun. Dan setiap kali dia cocok jarum dalam kain, ketika dia kain itu dia menyebut Maha Suci Allah Subhanallah. Dia menyebut Subhanallah. Setiap kali jarum cocok dalam kain yang dijahitkan itu, dia menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Ibadat Nabi Idris yang luar biasa itu dikagumi oleh mereka. Mereka dikagum melihat Nabi Idris begitu tekunnya beribadat, begitu kuatnya beribadat kepada Allah SWT. Mereka ini makhluk yang taat kepada Allah, yang bertasbih, yang bertahmid, yang rokok, yang sujud mereka. Tapi mereka kagum dengan ibadat yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Hebatnya Nabi Idris beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegelapan dunia, mereka Israel alaihissalam melihat rumah Nabi Idris itu memancar dengan cahaya dari ibadat. Biasanya pada waktu malam ini gelap, tapi mereka daripada langit dia tengok rumah Nabi Idris itu ada cahaya. Dalam gelap malam gelita itu Nabi itu mereka melihat rumah Nabi Idris itu bercahaya. Cahaya ibadat Nabi Idris alaihissalam. Hebatnya dia. Hebatnya Nabi Idris beribadat kepada Allah pada waktu malam dan terpancar cahaya pada waktu malam. Dan inilah tabiat generasi Rabbani yang dikasihi oleh Allah SWT. Orang yang kasih begitulah mereka kuat beribadat. Mereka sentiasa istiqamah beribadat kepada Allah pada waktu malam. Maka kita lihat bagaimana Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia bertahajud pada waktu malam, dibaca Quran dalam tahajud itu, ayat Quran sebutir Quran 30 juz dia dapat khatam pada satu malam. Tengok hebatnya dia. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kita satu juzuk pada waktu Allah, dia 30 juzuk baca mana dah tahu. 30 juzuk dia boleh khatam ketika dia solat tahajud. Abdurrahman bin itu seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan sahabat Nabi lain pun lebih buat itu dia. Inilah sifat generasi Rabbani yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris menyuruh manusia dengan alam ma'ruf nahi munkar, ajak manusia buat baik, larang manusia jangan wajar. Dan itulah kerja Nabi sepanjang zaman. Bukan bukan saja Nabi Idris, Nabi lain pun begitu juga. Nabi Idris antara tugas dia ialah ajak manusia buat baik, larang manusia jangan wajar. Dia melarang manusia minum minuman yang memabukkan, jangan minum alkohol. Zaman itu dilarang dah minum alkohol. Alkohol ni mampu, akal manusia dibunuh dengan sebab minum alkohol. Sedangkan manusia mulia kerana diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebihnya manusia kerana akal, kerana diberikan akal oleh Allah. Ada pun makhluk dan Allah tak beri akal.
Walaupun kita tengok hebatnya gajah, soal itu bergajah, beken jelima, singa, tetapi bila tak interakau. Walaupun gajah itu gagah, singa itu kuat, tapi manusia boleh mengandalkan binatang yang gagah dan kuat ini dengan akal. Dengan akal. Boleh tangkap lima, boleh tangkap gajah, boleh tangkap singa, boleh tangkap, dan binatang ini dijadikan tontonan manusia. Jadi binatang sirkus boleh dilihat oleh manusia. Artinya manusia itu dapat menewaskan binatang yang gagah dengan akal. Dengan akal. Jadi ayat ini ibu bagi segala manusia. Orang yang minum ayat dia boleh buat berbagai-bagai maksiat yang lain. Sebab itulah ayat itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang minum ayat dari segi hukum buduknya, hukuman sebab 40 kali sampai 80 kali sebatan bagi mereka yang minum ayat. Baginda juga mengingatkan kaum supaya hidup zuhud di dunia ini. Zuhud yang maknanya hati yang tidak terikat dengan dunia. Cari harta apa? Nak cari harta apa? Nak jadi kaya pun tak apa. Tetapi hati mestilah zuhud. Artinya hati yang tidak terikat dengan harta kekayaan. Hati yang tak terikat. Orang kaya yang zuhud, orang miskin yang zuhud. Mereka itu hatinya tidak terikat dengan harta kekayaan. Harta banyak apa? Sayyidina Utsman bin Affan kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya, tapi mereka itu orang yang zuhud, orang yang hatinya tidak terikat dengan harta kekayaan. Jadi kata dalam Idris AS mengingatkan pada kaumnya, jangan jadi orang yang cintakan dunia. Itulah kamu kalau ini jangan jadi orang kasir kepada dunia, tetapi jadilah orang yang zuhud, orang yang hatinya tidak terikat dengan dunia. Jangan letak hati dalam, dan jangan letak dunia dalam hati. Jangan letak dunia dalam hati. Dan jangan jadi masalah hidup ini untuk mendapat dunia, mendapat kepentingan dunia. Jangan jadi masalah hidup. Kerana matlamat hidup manusia ialah untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kehidupan yang zuhud, Allah SWT mengangkat seseorang itu ke martabat yang tinggi. Zuhud ini ialah sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Dan bagian ada pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Semua Nabi ada sifat zuhud. Begitulah juga para wali-wali Allah. Mereka juga mempunyai sifat zuhud. Orang soleh sepanjang zaman mereka mempunyai sifat zuhud. Maka sifat zuhud boleh mengangkat martabat manusia ke maqam yang tinggi. Maqam yang tinggi itu ialah maqam yang disebutkan dalam perbincangan tasawuf, maqam kamil, nafsu kamil ataupun nafsu kamilah. Itu yang paling tertinggi. Nafsu manusia ini dalam perbincangan orang-orang tasawuf dia ada tujuh nafsu pada diri manusia. Orang indah sekali nafsu amarah. Orang indah sekali ialah nafsu amarah. Kemudian diikuti dengan nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mulhamah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Yang kelima nafsu radiyah. Yang keenam nafsu mardiyah. Dan yang ketujuh nafsu kamilah ataupun nafsu kamil. Itu pembahagian peringkat nafsu dalam diri manusia yang dikurai oleh ulama-ulama tasawuf. Pada zaman dulu bila mereka buat tangga, tidak buat tangga 2 batang ataupun 4 batang, dia buat 7 batang. Zaman-zaman dulu kan, dan ada lagi kita tangga 7 batang. Tangga 7 batang ada maksud tu. Dia bukan saja 7 batang ada maksud. Maksudnya ialah peringkat nafsu manusia. Maka hendaklah kita capai yang paling tertinggi. Walaupun payah yang tertinggi sekali ini nafsu kamil, nafsu kamilah ini itu dicapai oleh Nabi dan Rasul. Dan dia kata biasa payah nak sampai ke situ, payah nak sampai ke situ. Nabi terus mengajar kepada kaumnya
supaya hidup secara zuhud. Kerana zuhud ini sifat orang yang mulia, orang saleh yang dikasihi oleh Allah SWT. Apa yang disuruh kepada kaum itu tak lebih dahulu dilakukan oleh baginda sendiri. Ini sifat pendakwa yang baik. Bila dia ajak orang buat sesuatu, dia sendiri buat dulu. Kalau kita ajak orang buat sesuatu, kita tidak pakai. Ajak orang sembahyang tahajud umpamanya, dia sendiri tak sembahyang tahajud setabur. Itu pendakwa yang tak berkenal. Pendakwa yang baik, pendakwa itu bila dia ajak orang buat sesuatu ibadat, dia mulakan dengan dirinya sendiri. Dia ajak orang bertahajud, dia sendiri bangun waktu malam bertahajud. Dia ajak orang berjihad, dia sendiri berjihad. Begitulah Nabi Idris alaihissalam. Bila dia menyuruh kaumnya, mengajak kaumnya melakukan sesuatu perkara, maka dia mulakan dulu dengan dirinya sendiri. Nabi Idris juga mengajak kaumnya menolak segala perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak baik, perbuatan keji, perbuatan maksiat. Nabi Idris menyuruh kaumnya jangan buat benda yang tak baik, benda yang bercanggah dengan syariat Allah, yang bercanggah dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda menyuruh kaumnya berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh Allah ini sesiapa yang lawan Allah. Musuh Allah yang paling terbesar ialah syaitan, iblis, laknatullah. Maka musuh manusia itu yang paling besar sejak zaman Nabi Adam AS sampai ke zaman sekarang ialah iblis. Maka kita kena lawan iblis, melawan iblis dan lawan manusia-manusia yang menjadi pengikut kepada iblis. Lama manusia yang pengikut kepada iblis, manusia yang buat maksiat, manusia yang durhaka kepada Allah, itulah pengikut iblis. Maka mereka itu adalah musuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun tak ramai yang ikut Nabi Idris sebagaimana juga pengikut Nabi-Nabi yang lain. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Nabi Idris kemudian mengajak pengikutnya walaupun tak ramai berhijrah. Dan kalau kita baca sejarah Nabi-Nabi, hampir semua Nabi berhijrah. Dia tak duduk setempat. Nabi ini dia duduk setempat, melainkan dia berhijrah, berpindah-pindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain untuk menjalankan kewajipan agama. Itulah kebanyakan Nabi-Nabi. Jadi Nabi Idris mengajak pengikut-pengikutnya yang tak ramai itu berhijrah, tetapi mereka keberatan untuk meninggalkan tanah air dengan alasan bolehkah bertemu tempat seperti Babil bila hijrah, Babylon. Jadi ada ke kita nak pindah ke lain, ada tempat yang seperti ini, yang macam ini kan, ada ke. So mereka semua nak tinggal di Babylon, di Babylon. Tempat yang bersejarah pada zaman dulu, Babylon. Nabi Ibrahim pun di situ juga. Nabi Idris meyakinkan mengikutnya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang lain pula bila berhijrah ke tempat yang lain. Bila berhijrah ke tempat yang lain, maka ada rezeki. Rezeki Allahnya ada di mana-mana. Cuma kena cari rezeki. Duduk di Kuala Terengganu boleh jual kepuk umpamanya, boleh mega kepuk. Dekat pindah ke pasar dulu, ada rezeki lain pula, boleh bercucuk tanah, boleh bertanam dengan tanaman-tanaman yang dapat menambahkan rezeki. Dia tanam pisang 1000 batang pokok pisang, dia tanam 1000 batang pokok pisang. Atau lebih lagi, pisang ini dia cepat, cepat besar, cepat berbuah. Tahun-tahun ini Allah beri pisang banyak. Penjual poin mana? Poin pisang yang ada tempat lagi. Jadi bila tanam pisang, ada pasarannya, ada pembelinya, terutama sekali orang yang jual pisang. Jadi kalau tinggal sebulan tadi ini, walaupun
pupuk tu dibeli oleh orang umpamanya. Tak apa, dipindahkan, ada rezeki di mana-mana. Jaminan rezeki Allah tu ada di mana-mana. Sebab Allah sudah mentakdirkan manusia yang dilahirkan ke muka bumi ada rezeki mereka masing-masing. Tersebimbang dapat rezeki. Cuma kena cari ya. Jadi Nabi Idris mengajak kaumnya supaya berhijrah ke tempat yang lain, tinggal Babylon. Tapi kaumnya tak pernah berpindah. Sayang, Nabi tidak takut kerana ada rezeki. Pada rezeki Allah ada di mana-mana. Baginda bersama-sama pengikutnya yang setia. Ada yang setia ni maknanya adalah mana pun kita kena ikut Nabi kita. Kalau setia tidak lah. Pasti ada ikut Nabi dia. Ikut Nabi Idris. Berhijrah sampailah ke negeri Mesir. Jadi pengikut Nabi Idris yang setia berpindah meninggalkan Babylon, pergi ke negeri Mesir. Dekat dengan Sungai Nil, mereka berdiri sambil memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyeru manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berakhlak mulia. Negeri Mesir ini ada sungai yang terpanjang, Sungai Nil. Sungai Nil ini sungai yang sangat bersejarah di negeri Mesir. Dan kata negeri mana pada sungai-sungai besar ini ada negeri. Kalau di Mesir Sungai Nil, Nabi Idris bersama dengan pengikutnya berdiri dekat tebing Sungai Nil, lalu mereka memuji Allah, bertasbih, bertahmid, menyeru penduduk-penduduk yang ada di situ supaya beriman kepada Allah. Nabi itulah dijadikan gimana pun ajak manusia beriman kepada Allah, ajak manusia mengabdikan diri kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Lebihnya manusia ialah kerana akhlak. Bila manusia tak ada akhlak, martabatnya lebih rendah daripada binatang. Kalau manusia itu tak ada akhlak, perangai yang buruk, maka martabat manusia jatuh menjadi lebih rendah daripada binatang. Baginda tinggal di negeri itu, di negeri Mesir selama 82 tahun. Kata ahli sejarah, Nabi Idris tinggal di negeri Mesir, duduk di negeri Mesir daripada Babylon pergi ke negeri Mesir dan tinggal di negeri Mesir selama 82 tahun. Jadi Mesir ini tempat ramah Nabi-Nabi. Sama ada Nabi lahir di situ ataupun Nabi berhijrah ke situ. Ramah Nabi Yusuf berhijrah ke negeri Mesir, sehingga dia menjadi menteri kanan di negeri Mesir. Daripada Palestin berhijrah ke negeri Mesir. Jadi negeri Mesir ini negeri para anbiya, negeri para nabi. Walaupun begitu, manusia yang berperang Fir'aun boleh itu ada di negeri Mesir. Yang beragama buruk, yang durhaka beragama juga. Di negeri Mesir terdapat Universiti Azhar. Allah Universiti Azhar itu lebih daripada 1000 tahun dah. Azhar itu bukan baru, lebih daripada 1000 tahun dah. Allah Universiti Azhar melahirkan ramai ulama seluruh dunia pergi mengaji ke Azhar, termasuk daripada Malaysia. Tapi Mesir, dasar kerajaan Mesir, dasar yang tidak Islam, sosialis. Ulama-ulama mereka tangkap, mereka kurung dalam penjara, dan lama yang dijatuhkan hukuman mati ulama-ulama pendakwa di negeri Mesir. Jadi Nabi Idris pergi ke negeri Mesir, dia berdakwah di negeri Mesir. Nabi Idris alaihissalam mempunyai akhlak yang mulia. Nabi Idris akhlak yang mulia. Antara akhlak mahmudah memiliki yang disebut dalam Quran ialah siddiq dan sabar. Itu di antara akhlak Nabi Idris, yaitu seorang yang benar dan seorang yang sabar. Sifat sabarnya dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-85. Wa Ismail wa Idris wa al-kifl kullu min as-sabirin. Dan demikian pula Nabi Ismail dan Idris serta Zulkifli, semuanya adalah daripada orang-orang yang sabar. Allah sebut antara sifat mahmudah yang ada pada diri Nabi Idris itu ialah sabar.
Barang siapa yang padanya ada sifat sabar, maka mereka itu diberikan pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar ni mudah sebut, tapi payah amat. Sebut mudah, sabar. Kita suruh orang bersabar. Tetapi ramai orang tidak boleh menghayati ataupun tidak boleh beramal dengan sabar. Nak kata termudah, tapi nak buatnya payah. Sabar ni, seseorang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berada di tempat yang istimewa, di maqam yang tinggi, maqam Nabi-Nabi dan maqam Rasul-Rasul. Begitulah juga sifat siddiq Nabi Idris pula dinyatakan dalam surah Maryam ayat yang ke-56. Wadkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris alaihissalam. Sesungguhnya adalah dia amat benar tutur katanya dan imannya, serta dia seorang Nabi. Allah menyebut dalam surah Maryam ayat yang ke-56 bahawa Nabi Idris ini seorang yang benar. Sifat siddiq, sifat siddiq ada pada Nabi Idris. Sifat ini juga ada pada Nabi-Nabi lain, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar diberi gelaran siddiq kerana dia membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maknanya orang percaya, dia percaya. Peristiwa Isra dan Mi'raj umpamanya, Nabi pergi, Nabi diperjalankan oleh Allah SWT pada satu malam. Dan mendapat kebanyakan ulama pada malam ke-27 Rejab. Ini bulan Rejab ni. Bulan ini bulan yang dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, 27 hari bulan. Tapi ada pandangan ulama menyatakan bukan bulan Rejab, bulan Rabiul Awal. Ada pandangan lain kata bulan lain. Tapi kebanyakan para ulama menyatakan bulan Rejab. Nabi diisra dan dimi'rajkan ke langit. Nabi daripada Mekah diperjalankan ke Palestin, ke Baitul Maqdis, dan pada malam itu Allah tunjukkan kepada Nabi berbagai-bagai perkara yang khair yang lain tak nampak, Nabi nampak. Dan perjalanan daripada bumi Mekah ke bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin. Kemudian Nabi dimi'rajkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Sepanjang perjalanan Nabi menerusi 7 lapis langit, Nabi masuk setiap langit itu menerusi pintu. Ada pintu langit, ada mana pintu? Wallahu a'lam. Dan pintu langit dijaga oleh malaikat. Malaikat yang menjaga pintu langit pertama bernama Ismail. Bila Nabi naik bersama Jibril, bertemu dengan malaikat yang bernama Ismail ini, dari masuk. Bertemu dengan Nabi Adam AS berada di langit yang pertama. Nabi Adam sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah anak cucunya. Dia paling sebelah kiri, Nabi Adam pun sedih. Bertitik air mata Nabi Adam, menangis Nabi Adam sedih. Jumlahnya lama dia duduk sebelah kiri Nabi Adam, anak cucunya yang tidak beriman kepada Allah SWT. Yang paling berat sebelah kanan, jumlahnya tak lama, Nabi Adam senyum. Mereka itu ialah anak cucu yang beriman kepada Allah SWT. Di langit yang pertama. Sampailah ke langit yang ke-7 dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima salat daripada Allah SWT. Salat ni Nabi sendiri dijemput naik dan istimewanya salat. Adapun ibadat yang lain, Nabi menerima wahyu daripada mereka yang mau tolong supaya amalan-amalan itu dilaksanakan oleh manusia dalam muka bumi ini. Jadi solat itu lebih berbanding dengan ibadah yang lain dan disebutkan sebagai tiang agama. Jadi sifat siddiq ini ada pada Nabi Idris alaihissalam. Sifat benar. Dia tidak pernah berbohong dan sentiasa bercakap benar dalam suasana yang bagaimana saja. Tak pernah berbohong.
dalam Islam ni ada juga boleh berbohong, ada diharuskan berbohong umpamanya bila musuh masuk dalam negeri Islam dan musuh ini nak bunuh orang Islam, nak cari orang ni cari, kita kata tak ada sini, orang yang kamu nak cari ini tak ada sini, maka selamatlah nyawa Islam. Boleh berbohong dengan musuh untuk menjaga nyawa orang Islam, boleh berbohong, ada ruang boleh berbohong. Dalam kedua ayat yang kita bacakan tadi, Allah menyatakan Nabi Idris adalah seorang yang memiliki sifat siddiq dan sifat benar yang sebenar. Nah, sifat siddiq yang sebenar, sifat sabar yang sebenar. Ada setengah orang itu dikatai sabar tapi tidak sabar pun. Tutur kata baginda adalah sentiasa benar, iaitu tidak bercakap bohong. Baginda bercakap benar walaupun baik, bercakap benar walaupun baik. Kadang-kadang bercakap benar ni susah juga, baik, kerana melibatkan bahawa malu. Bercakap benar itu malu, tapi Nabi dia bercakap benar. Begitulah juga Nabi Idris memiliki kesabaran yang tinggi. Sabar yang tinggi. Dengan berbekatkan sifat-sifat ini, baginda mampu menghadapi ujian-ujian berat. Sesiapa pun kerana kepadanya sifat sabar, sesiapa pun kerana sifat benar, dia juga mampu menghadapi ujian-ujian berat. Dengan memiliki sifat-sifat yang mulia itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan Nabi Idris di tempat yang istimewa. Tempat istimewa ini tempat yang comel di dalam surga. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril melalui langit yang keempat pada malam Isra dan Mi'raj, baginda bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Nabi Adam duduk di langit yang pertama. Nabi Idris ketika bertemu dengan Nabi pada malam Isra dan Mi'raj duduk di langit yang keempat. Langit yang tujuh pada Nabi lain pula. Nabi Idris menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Mereka Jibril memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa orang itu ialah Nabi Idris alaihissalam. Ketika berada di langit keempat, mereka Jibril beritahu Nabi Muhammad, inilah Nabi Idris. Ini orang ini Nabi Idris berada di langit yang keempat. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita tangguh dulu setakat itu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.